Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi kuliah kita. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita telah pun diizinkan Allah berada dalam bulan hari terakhir bulan Ramadan, 30 Ramadan. Setengah orang dah raya dah hari ni. Ada setengah-setengah kawan-kawan ni dah ada yang dah raya. Dia puasa awal. Ada setengah-setengah dia masih baru 29, dia puasa lewat. Tak apalah, insya-Allah. Jadi bagi kita yang majoriti di Malaysia ni yang mengikut apa yang ada ni, kita hari ni hari ke-30 lah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur diberikan kesempatan. Ini hari-hari terakhir. Maka hari terakhir ni kita nak kena buat muhasabah sungguh-sungguh, supaya malam nanti kita boleh bangun. Ni pagi ni kita buat. Hari ni ramai orang sibuk. Kalau kita tengok kat di mana, di kedai-kedai tu sampai 1 kilometer ke dengarnya, beratur panjang. Jadi masing-masing sibuk nak mempersiapkan hari raya esok, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan tajdid. Tajdid iman kita macam biasa. Tapi kita sebelum tajdid, sebelum kita memperbaharui, tajdid ni memperbaharui iman kita. Kita nak kena tanam dalam satu perasaan hati kita. Apa perasaan hati kita? Kita nak rasa gembira, nak rasa seronok sebab Allah sayang kita. Sebab Allah sayang kita. Jadi kita nak rasa gembira sebab Allah sayang kita. Walaupun kita ada kelemahan yang banyak, walaupun kita ada banyak kekurangan, banyak buat dosa, banyak perkara-perkara yang mungkin mengganggu kita, tapi kita gembira Allah dan sayang kita. Maka kita nak mengucap 2 kalimah syahadah dengan sepenuh perasaan gembira atas kasih sayang Allah. Dan kita pun nak rasa gembira, dan kita nak rasa sayang pada Allah. Kemudian kita nak rasa rendah diri pada Allah. Bila Allah bagi kita sesuatu nikmat, kita rasa rendah diri sebab kita tak layak nak dapat nikmat, tapi Allah bagi juga. Allah bagi. Kalau nak ikutkan syukur kita terlalu kurang, nak ikutkan sabar kita terlalu kurang, nak ikutkan sifat-sifat kita terlalu jauh daripada orang beriman. Kita adalah iman mungkin kecil sangat, tapi Allah bagi kita nikmat apa yang ada. Mari sama-sama kita mengucap, kita bersyahadah, menyaksikan bahawa Allah ialah Tuhan kita, ilah kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Jauhkanlah kami daripada gejala-gejala murtad. Bersihkanlah kami dari segala syirik, Ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami bersama Islam dan perjuangan Islam. Ya Allah, matikanlah kami dengan kalimah syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan matikanlah kami dalam Islam. Alhamdulillah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Kita selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kena banyakkan selawat, kerana selawat ini merupakan satu amalan yang pasti Allah terima, insya-Allah. Selagi kita di Islam, selagi kita ada iman, insya-Allah selawat pasti Allah terima. Kalau kita semayang belum tahu Allah terima. Kalau kita berpuasa belum tahu Allah terima, tapi selawat pasti Allah terima. Sebab kita berselawat tu menggunakan Allahumma salli ala Muhammad, Allah Sayyidina Muhammad, Allahumma, Allah yang berselawat. Jadi ini satu ibadah yang luar biasa, yang Allah bagikan satu kehormatan, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih dia. Baik. Sebelum kita pergi jauh, sambung apa yang semalam, marilah sama-sama kita melihat satu perkara yang ada dalam diri kita yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang akan menjadi penghalang kita untuk sayang ke Allah, menjadi penghalang kita untuk sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam diri kita. Itu dipanggil nafs, ataupun jiwa yang ammaratu bisu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsin innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini surah Yusuf. Dan tidak aku dapat membebaskan diri aku daripada kesalahan. Ini kita ni nak lepas daripada kesilapan, kesalahan ni tidak boleh, susah, payahlah, tidak boleh. Kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Li ammaratun bisu, iaitu nafsu al-amarah, amarah bisu, amarah yang sentiasa, amarah yang sentiasa mengarahkan kepada kejahatan. Nafs yang sentiasa mengarah kepada kejahatan. Jadi kita ni tidak akan mampu untuk nak meninggalkan kejahatan, kejahatan illa melainkan ma rahima rabbi, illa ma rahima rabbi, kecuali kita ini mendapat rahmat daripada Tuhan, mendapat rahmat daripada Tuhanku Allah. Jadi kita ni boleh buat baik ni sebab rahmat Allah. Kita dah buat baik ni sebab rahmat Allah. Kita boleh dengar kuliah tazkirah, kita boleh solat, boleh berpuasa, kita boleh buat baik ni dengan rahmat Allah. Illa ma rahima rabbi, melainkan apa yang diberikan rahmat oleh Allah kepada kita, rahmat daripada Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan aku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi sebenarnya dalam diri kita ni ada nafsu ammarah disebut, ammarah bisu. Ammarah bisu maknanya satu jiwa yang sentiasa mengajak kepada bisu. Su ni kejahatan, kejelekan, keburukan. Jadi sinilah yang pertama. Jadi sebab tu tuan-tuan perempuan, dalam diri kita ni ada syaitan rupanya. Ada syaitan, tapi syaitan ni bukan jin ke, diri kita sendiri, iaitu nafsu ammarah dipanggil. Kita panggil nafsu ammarah sebenarnya ammarah tu bisu, nafsu yang mengarahkan kita, yang menyuruh kita supaya buat jahat.
Jadi sebab itulah tujuan kita berpuasa, tujuan kita sembahyang, tujuan kita baca Quran, tujuan kita melakukan amalan soleh. Antara tujuan yang penting, kan? Kita kata tujuan dekat kita ni lah, kan? Dia ada matlamat besar, matlamat kecil, kan? Antara matlamat kecil, tapi kecil ni besar juga, kan? Iaitu kita nak menjaga, mengawal ammarah bisu, kan? Iaitu arahan-arahan buat jahat, arahan-arahan buat jahat yang ada dalam diri kita. Jadi kita tidak akan boleh nak buat baik illa ma rahima rabbi, melainkan kita mendapat, kan, rahmat daripada Allah. Jadi lepas tu kita kena syukur kita boleh buat baik ni sebab Allah bagi kita keperluan buat baik. Jadi dan kita nak kena rasa dalam bulan puasa, kan, kejahatan-kejahatan ni kurang sebab syaitan diikat, disekat, kan, nafsu kita pun kurang dengan puasa sebagainya. Besok bila dah raya, sebab itulah hari raya kita nak kena, kan, faham bahawa hari raya ni yang sebenar bukanlah hari raya di dunia ni, kan. Hari raya di sebenar bukan hari raya di dunia ni. Dia ada 5 hari raya, kan. Bahasa bila kita raya yang sebenar, ini mungkin satu tajuk saya buat nantilah, tajuk raya ni, kan. Dia pernah sebut kat sini, kan, raya dikaitkan dengan kejayaan, mendapat redha Allah, kejayaan mendapat bahagia akhirat, baru raya. Kalau raya kat sini, masih lagi ada ammaratu bisu, kan, arahan-arahan buat jahat dalam diri kita. Sebab tu kita nak kena tengok Allah firman apa? Qad aflahal mu'minun wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan nafsu dan kesempurnaan penciptaan nafsu, maka beruntunglah mereka yang sentiasa membersihkan nafsu. Penyempurnaan penciptaan nafsu jiwa tadi, Allah ilhamkan padanya fujur, kejahatan. Itulah ammarah bisu. Allah ilhamkan kejahatan tu ammarah bisu. Maknanya, apa yang mengarahkan kejahatan, kan? Dan Allah ilhamkan juga takwa. Maknanya Allah ilhamkan kebaikan. Jadi ada arahan jahat, ada arahan baik dalam diri kita ni, kan? Salah satu arahan jahat, fujur, ammarah bisu, kan? An-nafs ammarah bisu. Salah satunya nafsu, jiwa yang mengarahkan kepada kejahatan. Maka qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah mereka yang membersihkannya, maknanya membersihkan daripada kejahatan tadi. Wa qad khaba man dassaha, maka rugilah mereka yang, kan, mengotorkannya. Jadi maknanya dalam diri kita ni ada nafsu jahat ni, ammarah dipanggil, ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Jadi mata kita ni ada nafsu yang mengajak kepada kejahatan, telinga kita, hati kita semua ada. Jadi kita kena hati-hati. Jadi kita kena buruk sangka dengan diri kita ni. Jangan buruk sangka dengan manusia, kawan-kawan kita, orang yang soleh, sahabat kita. Buruk sangka dengan orang yang alim. Buruk sangka jangan dengan orang lain. Buruk sangka dengan diri kita. Sebab diri kita ni ada ammarah bisu, ada arahan-arahan jahat yang Allah dah install, yang Allah dah masukkan di dalam hati kita sebagai ujian kepada kita, sebagai ujian, cobaan, fitnah. Maka beruntunglah mereka yang membersihkan, rugilah mereka yang merosakkan. Jadi sebab itulah jadi yang pertama kita ada nafsu ni. Jadi nafsu ni lah kita kena jaga. Tuan-tuan, puan-puan, kenapa kita berdosa? Sebab kita lepaskan nafsu ni. Terlepaskan arahan-arahan. Memang kita nak buat jahat ni dah ada dah, semula jadi, Allah dah bagilah. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang Allah beri rahmat kepada kita, Tuhan kita bagi rahmat kepada kita. Maka yang kedua kita sebut lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah, Allah bersumpah dengan hari kiamat. Hari kiamat ni sekarang ni dah ramai orang mula cerita pasal hari kiamat. Hari kiamat apa? Hari kiamat makanan dah sikit.
Hari kiamat bencana alam, hari kiamat. Kita ni nak kena lockdown. Nanti saya cerita kot kalau sempat, kan, malam ni ke kan, ataupun besok malam lepas raya kan. Kita cerita sikit. Lockdown. Ada orang tanya soalan, betul ke Malaysia akan lockdown dalam masa beberapa ketika? Lepas raya kot. Raya pertama saya cerita pasal lockdown. Tengoklah macam mana. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, kan, orang cerita pasal tu. Sebab apa? Takut tak ada makanan, takut. Ada yang kata dah terlambat dah. Kalau nak pergi mana-mana pun dah terlambat dah. Nak pergi ke masuk hutan pun dah terlambat dah. Kenapa? Takut. Nasiblah duduk kat bandar. Siapa duduk bandar habislah. Contoh je kan. Nak balik kampung tak sempat kan. Ini apa? Satu ketakutan akibat daripada kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kan? Allah bersumpah dengan nama dengan kiamat, dengan kehancuran. Jadi memang orang takutlah. Tapi jangan takut pada dunia hilang, takut pada Allah hilang. InsyaAllah ada rezeki tu. Kalau Allah izinkan tak ada makanan lah kat kita kan, tak ada makanan, tak ada minuman, apa semua tak ada, contohnya kan, maka maknanya kita ni apa? Dah matilah, dah tak ada rezeki dah. Selagi hidup ada rezeki, insyaAllah. Kemudian Allah gambarkan, wala uqsimu binafsil lawamah, dan tidaklah aku bersumpah melainkan dengan binafsil lawamah, dengan jiwa yang lawamah, yang menyesal. Jadi kita ni ada dua benda. Yang pertama sekali yang sebut hari ni ialah nafsu al-amarah bisu. Nafsu, jiwa yang mengajak kepada, yang menyuruh kepada, yang mendorong kepada kejahatan, keburukan. Yang kedua, nafsu lawamah. Lawamah ni apa? Yang menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa? Kerana tidak ikut perintah Allah. Menyesal. Orang kalau tidak ada menyesal, maka dia tidak boleh progres. Jadi Allah beri penyesalan ni supaya kita boleh progres lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita tak menyesal dengan kelemahan kita, kita tak akan meningkat. Ini kan, hikmah yang besar. Ammar bisu pun hikmah besar juga. Jangan kita kata kenapalah kita ada satu yang tak boleh ke Allah bagi semua baik aja kan. Jadi kalau Allah bagi semua baik je, kita jadi malaikat. Kan, jadi malaikat semua baik je. Malaikat tak ada ni. Ammar bisu dia tak ada. Malaikat tak ada, kita ada. Ini beza kita dengan malaikat. Ammar bisu kan, iaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan. Malaikat tak ada. Kita ada. Sebab tu malaikat dia tak buat salah, dia tak buat dosa. Sebab dia tidak ada sesuatu yang mengarah dia untuk buat jahat. Dia buat baik je. Kalau Allah perintah dia sujud, sujud aja dia. Kalau Allah perintah dia rokok, rokok aja dia. Ni malaikat. Jadi kata, kenapa kita ada kan, ammar bisu, ada pula nafsu ammar bisu yang mengajak kepada kejahatan? Sebab Allah sayang kita. Allah nak bagi kita tingkatan lebih tinggi daripada malaikat. Nak bagi kita kedudukan lebih baik daripada malaikat. Allah sayang kita. Allah pilih kita jadi manusia supaya kita menjadi hamba-Nya yang lebih baik daripada malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah mencipta, menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Maknanya Allah bagi kita nafsu yang mengajak kejahatan ni pun sebenarnya sebab Allah nak bagi kebaikan. Sebab tu Allah bagi kita susah pun sebenarnya nak bagi kebaikan. Yang terbaik, ahsanu, yang terbaik, kejadian yang terbaik, ahsan. Summa radatnahu asfala safilin, kemudian dikembalikan dengan sehina-hina, serendah-rendah. Kembali. Allah pantuk balik. Sebab apa? Dia tak jaga yang dulu. Jadi pada hari ini kita nak kena rasa, kita nak tinggalkan bulan Ramadan. Nak tinggalkan bulan Ramadan, maka kita nak kena rasa bahawa kalau kita tak jaga, tidak berhati-hati, tidak bermuhasabah, tidak berdisiplin. Disiplin ni intibat, mujahadah. Tidak berdisiplin, maka kita akan kalah. Kita akan kalah. Bukan kalah pada Dajjal,
Sebelum Dajjal datang dah kita kalah. Sebelum musuh datang, musuh luar datang, sebelum datang kita dah kalah. Syaitan daripada luar datang membisik-bisik, sebelum dia bisik kita dah kalah. Allah SWT menghantar Dajjal, sebelum Dajjal datang kita kalah. Kenapa? Sebab kita tidak benar-benar memahami bahawa dalam hati kita ada ilham fujur, fa'alhamaha fujuraha, ilham fujur, iaitu nafsu ammara bisu. Jadi kita nak kena faham yang ini. Bila kita faham yang ini, baru kita tahu, kita menghargai mujahadah, baru kita tahu kenapa Allah SWT meletakkan ketinggian manusia kepada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang akram, yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah ialah yang bertakwa. Baru kita nampak takwa ni mulia. Kenapa? Sebab orang yang bertakwa, dia boleh jaga nafsu dia. Matanya, telinganya, hatinya, semua dia jaga. Dia berjaga semua sekali. Jadi barulah takwa ni berharga. Takwa ni berharga. Malaikat ada takwa tak? Malaikat ada takwa tapi tak ada nafsu. Dia takwa dia kurang sikit banding dengan manusia. Nilai dia. Sebab dia tidak ada halangan nafsu. Dia tidak ada halangan nafsu. Ni kita ada halangan dalam diri kita ni. Maka Allah cipta lagi satu, dia panggil nafsu lawamah. Lawamah ni mencela, maknanya menyesal. Menyesal aku tak bangun semalam. Menyesal aku tak doa habis-habis semalam. Rupanya semalam Lailatul Qadar. Rupa semalam Lailatul Qadar. Kita ingat Lailatul Qadar malam 21. Kita ingat kalau Lailatul Qadar malam 23, 25, 27. Tiba-tiba malam 29. Tiba-tiba malam 30. Mana tahu? Tengok-tengok tandanya ada kan. Contohlah menyesal. Jadi lawamah ni menyesal. Kenapa kita menyesal? Kita menyesal kerana kita melakukan dosa, berada dalam kelemahan. Ini maknanya mencela. Jiwa yang mencela diri. Jadi sebab tu bila kita mencela diri kita tu tak salah. Muhasabah diri. Kita mencela diri kita. Aku ni berdosa, aku ni menyesal. Tak salah. Kenapa? Itu memang perintah Allah. Kita bertaubat. Jadi sebab tu tuan-tuan perempuan, nampak tak? Allah sayang kat kita. Dia bagi kita nafsu ammarah. Pada masa yang sama dia bagi nafsu lawamah. Bagi orang beriman, bagi orang bertakwa, nafsu lawamah ni akan menjadikan dia seorang yang bertakwa, meningkatkan takwa. Jadi ini benda yang penting, benda yang penting. Jadi pagi ni kita mula dengan ni. Kenapa? Kerana kalau kita nak berjaya dalam bulan Ramadan ni, bawa keluar, kita kena faham dua nafsu ni. Nafsu yang lain tu mutmainnah, radiyah dan sebagainya, itu kemudian. Itu kemudian. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Itu nafsu mutmainnah itu kemudian. Kita nak dua ni. Faham dua ni, insya-Allah kita akan menuju kepada nafsu-nafsu yang lebih stable, lebih aman, tenang. Baik. Jadi dah sebut kat sini tuan-tuan, maka kalau kita tidak jaga diri kita, tak faham bahawa kita ada nafsu ammar bisu yang mengajak kepada kejahatan, keburukan tadi, maka kita boleh jadikan nafsu kita sebagai Tuhan. Macam mana yang berlaku kepada orang kafir, orang munafik, menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Nafsu yang apa ni? Ammara bisu. Nafsu ni. Nafsu ni lah. Jadi sebab tu kita kena tahu dalam hati kita ni potensi nak jadi Firaun ada. Potensi nak jadi Firaun ada. Potensi nak jadi Haman ada. Cuma level dia berapa? Berapa tinggi level kita? Kita dekat tingkat berapa ni? Tingkat 1 ke tingkat 100? Nak jadi Firaun. Jadi kalau kita tidak menjaga, maka dia akan menyebabkan kita rosak. Rosak. Sebab tu kita kena tengok balik. Kemudian kita kena tingkatkan nafsu lawamah. Lawamah ni maknanya kita sensitif. Lawamah ni dia lahir daripada kepekaan kepada tarbiyah. Kepekaan kepada peningkatan dalam tarbiyah. Bukan ikut je program, bukan dengar je kuliah tapi tak meningkat.
Tapi tak meningkat, kena meningkatkan diri kita. Kan? Dari sudut tasawur. Tasawur ni apa? Dari sudut pandangan hidup. Ilmu, pandangan hidup. Dari sudut syu'uriyah. Syu'ur, dari sudut rasa hati. Apa kita rasa? Meningkat. Hari ni sayang ke Allah lebih baik daripada semalam sayang ke Allah. Hari ni lebih baik. Hari ni lebih baik sangka dengan Allah lebih daripada semalam. Hari ni bertawakal lebih daripada semalam. Ini syu'ur, rasa hati kita. Peningkatan syu'uriyah dipanggil. Yang pertama tadi tasawur. Tasawur ni pandangan kita, ilmu kita, kefahaman kita tentang apa-apa saja. Hari ni kita lebih faham tentang kehidupan berbanding semalam. Kenapa? Hari ni kita sakit. Bila kita sakit, kita rupanya kesihatan ni Allah punya. Aku tak nak sakit, tapi aku sakit. Allah bagi. Kita lebih faham. Kemudian kita boleh faham sabar. Kenapa sabar? Hari ni kita susah lagi daripada semalam. Oh, nak kena sabar. Macam gini rupanya sabar. Sabar ni macam gini. Kalau tak kita cakap je, tak tahu sabar. Nak sabar macam mana? Bila kita sakit, baru kita tahu hakikat sabar. Nak tahan sakit. Bila kita diberikan masalah, baru kita tahu hakikat sabar nak tahan masalah ni. Supaya kita tak meletup. Supaya kita tak baran. Tak marah orang. Tak pukul orang. Malam baca doa pun saya emosi sikit. Malam bukan ni, petang semalam. Sebab peniaga-peniaga yang tak dapat niaga ni menangis-nangis tuan-tuan. Menangis-menangis. Mengadu. Kami nak makan apa? Hari raya nak makan apa? Berhutang. Patutnya boleh jual, tak boleh jual. Ada sebahagiannya lah, tak semua kan. Jadi pengadu-pengadu ni datang mengadu. Kita pun sedih lah kan, sedih lah. Kita nak bagi duit pun bukan kita ada duit kan. Boleh bagi semua orang macam itu kan? Walaupun ada yang minta duit kan. Ada minta duit, ada. Yang kita mampu bagi, kita bagilah kan. Tapi nak sebut kat sini, sedih kan. Jadi sebab tu doa tu jadi emosi. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita ada nafsu lawamah, kita kena pertahankan nafsu lawamah. Maka sebab itulah dengan dua ini, maka bermulalah disebut mujahadah an-nafs. Bermulalah mujahadah an-nafs bila kita faham dua perkara ni. Bila kita faham nafsu amarah, kejahatan yang ada dalam diri kita, potensi nak jadi Fir'aun. Ada orang tulis ya, potensi nak jadi Fir'aun. Hazim tulis. Jadi kita tahu kita berpotensi jadi Fir'aun, maka kita tahu kita juga berpotensi untuk jadi kan seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau jadi macam malaikat. Iaitu Allah bagi kita amarah, Allah bagi kita amarah, Allah bagi kita kan lawamah, mencela. Apabila kita buat salah, kita berdosa, kemudian timbul perasaan rasa bersalah, rasa berdosa, kita biarkan, kita buat tak tahu, kita tak lawan, maka kita telah menghabiskan nafsu lawamah. Kita telah menghabiskan nafsu lawamah. Maknanya kan, hilang, lama-lama habis jauh daripada kan kebaikan. Nafsu lawamah ni untuk kebaikan kan. Jadi kita tak kena tengok balik. Maka seorang tabi'in mengatakan, sesungguhnya sesuatu yang wajib, yang harus anda lawan, sesuatu yang wajib kita lawan pada diri kita ini adalah nafsu yang mengelilingi kita. Yang dimasukkan ialah nafsu kan amarah bisu. Jika anda menang melawan nafsu anda, jika kita menang melawan nafsu kita, maka anda akan mudah mengalahkan yang lain. Kita boleh kalahkan Dajjal, kita boleh kalahkan tentera Dajjal, kita boleh kalahkan syaitan, kita boleh kalahkan orang-orang munafik, kafir yang memusuhi Islam. Boleh kalahkan. Tetapi jika kita kalah dengan nafsu kita sendiri, maka kita akan lebih mudah kalah dengan yang lain. Lebih mudah kalah. Jadi sebab tu nak kena lawan. Kalau kita boleh melawan diri kita, amarah bisu tadi, nafsu yang mengarah kepada kejahatan, insya-Allah kita boleh kalahkan yang lain. Tapi kalau tak boleh hak ni,
Sebab tu ada orang tanya, macam mana nak kalahkan malas. Nak kalahkan malas. Macam mana nak hindari malas? Anak-anak malas. Kena ajar anak-anak rajin. Kena bagi tekanan dia supaya dia tidak malas. Kena tekan dia. Kena arah dia. Kena bagi perancangan. Kenapa? Memang kena lawan. Kalau dia malas, kalau kita tak boleh kontrol malas kita, maka kita dah kalah dah. Kalau kita tidak boleh kontrol kan lalai kita dah kalah dah. Kalau kita tak boleh kontrol sabar kita, maknanya amarah bisu itu menguasai sabar kita, hati kita dah kalah. Tak payah Dajjal datang pun kita dah kiamat dah. Dah kiamat dah. Ya sebab itulah kita lihat bagaimana amarah bisu ini, nafsu ini, dia sangat liar. Dia sangat liar. Kalau kita biar sampai boleh bunuh orang. Kalau kita biar sampai boleh bunuh orang. Kalau kita biar sampai boleh bunuh mak ayah kita sendiri. Kalau kita biarkan nafsu ni sampai kita boleh bunuh satu umat, kita boleh bunuh. Boleh bunuh. Kita boleh bunuh anak kita sendiri kalau kita biarkan dia. Jadi nafsu amarah ni kalau kita biar dia akan boleh jadikan kita ni lebih teruk daripada binatang. Malahan kita akan menjadi syaitan. Jadi orang yang mempunyai sifat-sifat syaitan. Kalau kita biarkan. Sebab tu kita berpuasa, kita sebagainya, kita nak jaga ni. Ini kita nak bayangkan the beast inside yourself. And the beast inside me. There is a beast inside me. Ada satu makhluk ganas. Ada satu giant yang ganas dalam diri kita. Apa dia? Amarah bisu. Ini ujian. Jadi kalau kita tak boleh nak lawan yang ini, maka habis kita. Habis. Sebab tu kita nak kena tengok balik. Ini penting ni. Tuan-tuan puan, inilah hakikat puasa Ramadan semua, nak meninggalkan, nak menguasai nafsu amarah bisu ni. Kalau tak, habis kita. Sebab tu saya kata kita berpotensi jadi Fir'aun. Kita jangan cakap ni Fir'aun, Maha Fir'aun. Kita sebut kat orang kan. Ini jahat, penjenayah, ini sebagainya. Kita sebut kat orang. Sedangkan kita tak tengok diri kita. Sebab kita berpotensi jadi lebih teruk daripada dia. Amarah bisu. Jadi ini jugalah yang digambarkan sebagai satu makhluk yang liar. Sampai saya sebut tadi, kalau kita tak jaga amarah kita, arahan-arahan jahat, amarah bisu ini, maka kita akan jadi lebih teruk daripada pembunuh, lebih teruk daripada manusia, binatang yang paling teruk. Maka sebab itulah para tabi'in yang lain menyatakan tidak ada binatang liar, tidak ada binatang liar yang lebih buruk lagi dalam diri kita melainkan nafsu amarah bisu ini. Tidak ada binatang yang liar yang lebih teruk daripada nafsu kita ni, yang mana kita perlukan kepada tali untuk mengekang dia, untuk mengikat dia. Sebab itulah dia akan menggerakkan syahwat kita, menggerakkan macam-macam. Maka kita kena lakukan mujahadah an-nafs. Kita akan pergi kepada mujahadah an-nafs kemudian. Jadi kenapa saya mulakan dengan sat nafsu ni? Yang pertama, kita nak habis bulan Ramadan, kita kena faham tujuan utama bulan Ramadan, kurikulum dalam bulan Ramadan, madrasah tarbiyah Ramadan. Tujuan utama habsun nafs. Habsun nafs. Kita nak mengurung, menyekat nafsu. Nafsu mana ni? Nafsu amarah bisu. Nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Nafsu lawamah tak mau sekat. Nafsu lawamah tak mau sekat. Nafsu lawamah ni kita mencela diri kita sebab kita kekurangan, kelebihan. Itu tak nak sekat, itu nak kena perbanyakkan. Baru kita ada tawaduk, baru kita ada rasa rendah diri kan. Si kita je betul, orang lain salah kan. Itu nafsu lawamah disekat. Kenapa? Kerana kita akan melihat bagaimana cara kita nak mencapai cinta Allah. Macam mana kita nak sayang Allah. Kita tak boleh sayang Allah
kalau kita tidak boleh mengawal nafsu ammarah bisu. Tak boleh. Tak boleh. Sebutlah apa pun. Belajarlah tinggi mana pun. Katalah kita ada PhD, 10 PhD dalam bidang agama. Kita zikir. Zikir kita satu hari 10,000 kali. La ilaha illallah. Semayang satu hari 100 rakaat, satu malam 100 rakaat. Kita puasa lagi, kita buat macam-macam, tapi kita tak jaga nafsu ammarah bisu kita. Tak jaga dia. Tak kekang dia. Tidak benar-benar faham macam mana dia bertindak, maka kita tidak akan dapat sayang Allah. Tak boleh sayang Allah. Tak boleh nak dapat redha Allah. Tak boleh. Kenapa? Sebab bila kita melepaskan amarah bisu ini, maka dia akan menjadi Tuhan kepada seseorang itu. Dia akan jadi Tuhan. Dia akan ganti tempat Allah. Allah perintah supaya menjaga takwa. Nafsu akan memerintah supaya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan berlawanan. Amarah bisu. Sebab tu kalau seorang tu nak sayang Allah, dia kena boleh mengawal. Jadi tuan-tuan, kenapa kita tak boleh sayang Allah? Kenapa kita tak boleh beramal, tinggalkan maksiat, buat yang wajib? Kenapa? Kerana nafsu ammarah bisu tidak kita kawal. Macam mana nak kawal? Nak kawal, kita dah bincang. Yang pertama, kurangkan makan, kurangkan minum, kurangkan tidur, kurangkan berborak-borak, berbual-bual, perkataan yang sar-sar, perkataan yang tidak ada makna, yang sia-sia. Kurangkan berlayar di lautan yang tidak bertepi, berangan-angan, berada di dunia yang tidak nyata. Kalau dulu kita panggil berangan, lautan tidak bertepi. Sekarang ni kan duduk di dalam video, duduk di dalam TV, duduk di dalam internet, duduk dalam game. Itulah berlayar di lautan tidak bertepi. Kita tak duduk dalam alam realiti, duduk di alam maya. Alam maya ni berangan-angan, sama macam berangan-angan. Sama macam berangan-angan. Jadi bila kita duduk di dalam game tu, kita main game. Maka bila kita main game tu, tuan-tuan dengar saya cakap saya sungguh-sungguh ni. Saya sedih sebab ramai orang terlibat ni. Main game, kita ingat kita dah okey dah, bagus dah. Rupanya kita duduk di alam maya yang merupakan para ulama dulu sebut apa? Berlayar di lautan tidak bertepi. Berangan-angan. Kita menang, juara. Kita boleh masuk syurga dalam tu. Dapat macam-macam. Tapi semua hanya di dalam hayalan kita. Hayalan kita yang ada di otak ni, subconscious mind, ditransfer dalam bentuk game. Game tu menjadi hayal kita. Nampak? Jahatnya setan ni, iblis ni. Jahatnya iblis ni. Dulu berayal kat kepala je, sekarang dia dah bentuk dalam bentuk fizikal. Ini kata sihir. Ini kata sihir. Dulu zaman Nabi Musa, Firaun tukang sihir campak dia punya tongkat. Campak tongkat kan nampak ular. Sekarang tak payah campak tongkat dah. Kita ambil tongkat tu, duduk dekat depan kita. Itulah jadi ular, jadi naga, jadi bola sepak dalam bentuk game. Dan kita hidup bersama game. Dan hidup bersama game sama dengan hidup di dalam lautan, kan? Lautan yang tidak bertepi. Berlayar di lautan yang tidak bertepi. Tidak ada realiti. Maka di sinilah kita lihat dia akan merosakkan jiwa kita dan mental kita, fikiran kita. Yang lebih buruk, dia akan merosakkan iman kita. Kenapa merosakkan iman kita? Kerana dalam game tu tidak ada unsur-unsur iman. Mengingati Allah, mana ada? Adalah disuruh zikir la ilaha illallah. Kalau ada pun kita berada di dalam satu angan-angan, dalam mimpi yang tak benar, yang tidak betul. Masih lagi kita berada berlayar di lautan tidak bertepi. Ini semua senjata Dajjal, senjata syaitan, iblis. Saya kena cerita benda ni tuan-tuan, sebab memang sungguh saintis, kajian sains pun sama macam itu. Kajian sains kata apa? Bila kita main game, contoh main game dia akan menghidupkan subconscious mind kita. Dia bukan hidupkan conscious mind. Kita tak boleh berfikir, kita ikut aja.
Kita ingat kita berfikir. Yang kita berfikir itu bukan fikir, insting. Suatu pergerakan dia. Kita main game kan, makin lama makin laju. Contohnya kan, laju kan. Jadi laju tu bukan berfikir, tak sempat fikir, insting. Saya tahulah, saya dulu suka main game. Masa kecil-kecil dulu memang saya suka main game. Masa belajar dulu, antaranya dulu ada game apa? Tetris lah. Dululah, sekarang ni dah tak ada dah kan. Dulu apa lagi game apa? Apa nama game-game tu kan? Dalam komputer ni kan. Tapi bukan komputer betul, kecil-kecil je kan. Yang main-main tu. Tapi itu kan, kesannya ada juga. Sekarang ni lagi teruk kan? Jadi tuan-tuan dan puan kena tengok. Jadi apabila kita kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang berbual, bercakap, kurang bergaul yang merosakkan, dan kurang ataupun tidak berlayar di lautan tidak bertepi, insya-Allah kita menjaga diri kita daripada nafsu ammara bisu, akan kecil sempit. Syaitan pun kan susah nak kacau kita. Jadi orang yang kena saka contohnya kan, mujahadah. Orang yang kena saka mujahadah. Ada orang tanya dengan saya bila nak buat sesi untuk saka. InsyaAllah kita akan buat satu sesi untuk orang yang ada sihir dan saka. Kita akan buat insyaAllah. Tapi tak sempat lagi lah. Sebab saya nak communicate dengan ada seorang ni, tuan guru lah. Dia memang Allah izin pandai lah. Saya nak communicate dengan dia, nak ajak dia bersama kalau dia boleh. Tapi dia tak boleh cakap bahasa kita ni. Jadi saya akan cuba dapatkan beberapa panduan daripada dia. Kiranya ada apa-apa, nanti kita akan bincang lah. Sebab saka ni makin gitu. Tapi lawan saka ni mujahadah. Saka ataupun sihir, dia nak menjadikan kita ni berada di alam yang tidak bertepi tadi, khayalan. Maka dia akan buat macam-macam. Biiznillah. Baik, jadi sebab itulah kita kena lawan nafsu amarah ni, amarah bisu, yang mengarah kepada kejahatan ini, supaya kita boleh sayang Allah. Baik, bagaimana kita nak mencapai sayang Allah ini? Ada beberapa perkara, ada 9 perkara saya nak sebut pada pagi ini. Yang pertama sekali, jangan terus-menerus melakukan maksiat. Yang pertama, jangan istiqamah dengan maksiat. Nombor 1. Kita nak dapat sayang Allah, maka kita jangan berulang-ulang buat maksiat. Kita buat maksiat, mungkin tak kita buat maksiat, dosa? Mungkin. Tapi jangan berulang-ulang. Jadi masalah kita hari ini bukanlah kita ni berdosa, bukan masalah berdosa. Sebab memang Allah cipta kita ada kelemahan dan ada dosa. Masalah kita ni yang Allah hukum kita ni, bila kita berdosa, kita tak bertaubat. Dan bila kita berdosa, kita tak berhenti daripada taubat tu, berhenti. Itu yang Allah hukum. Allah tak hukum kita berdosa. Kalau kita berdosa, Allah SWT tak akan hukum kita dengan sebab dosa. Sebab Allah Maha mengetahui kelemahan kita. Kita lemah. Kita boleh berdosa, kita tak maksum. Jadi Allah tak hukum kita kalau kita berdosa. Tapi Allah hukum kita berdosa, tak bertaubat. Itu Allah hukum. Kalau kita bertaubat, maka Allah hapuskan, Allah ampunkan dosa kita. Taubat maknanya apa? An-nadamah. At-taubah, nadamah ni menyesal. Kita menyesal. Bila kita bertaubat, kita menyesal. Dan kemudian kita berhenti. Jadi berdosa ni, kalau kita tengok orang berdosa kan, jangan kita hina orang berdosa. Sebab berdosa tu bukanlah sebab Allah nak hukum kita. Bukan. Bila kita buat salah, buat dosa, kenapa Allah izin buat dosa? Kenapa Allah izin kita ada kelemahan? Sebab Allah nak perintah kita supaya bertaubat, menyesal, bertaubat, menangis pada Allah, menyesal pada Allah. Ni nafsu lawamah tadi. Jadi sebab itulah kalau berdosa, Allah tak marah orang berdosa. Tapi Allah marah bila berdosa tidak bertaubat. Kita buat dosa, kita tak bertaubat. Kita tahu kita ada kelemahan, kita tak mau perbaiki kelemahan kita. Itu Allah marah. Dan Allah murka
apabila kita berulang-ulang, buat lagi, tidak bertaubat, buat lagi pula, maka siapa yang berterusan dengan dosa, maka Allah akan mewariskan kepada dia kehinaan. Ini digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tu tuan-tuan, puan-puan yang dalam hati Allah boleh dengar, sebab ada orang mesin rumput kat luar. Boleh dengar. Saya baru perasan ada orang mesin rumput. Tadi tak ada. Saya tutup tingkap je. Kurang sikit kan? Kurang sikit. Oh, di sebelah sana pula. Tak apalah. Ni ujian Allah. Jadi yang pertama, nak sayang Allah kan? Jangan ulang, jangan istiqamah dengan dosa. Itu pertama dia. Jadi Allah tak marah kalau berdosa. Sebab tu bila kita berdosa, jangan takut. Yang kita takut bila kita tak bertaubat, minta ampun ke Allah. Itu kita takut. Berdosa, minta ampun pada Allah. Menyesal, tinggalkan, berhenti. Maka yang dikira bersalah itu, jahat itu, bila kita tidak bertaubat dan bila kita tidak berhenti. Kita terus menerus. Jadi bukanlah maknanya bila cakap macam ni, kalau gitu boleh buat dosa lah. Tak apa buat dosa, bukan macam gitu makna dia. Dosa tak apa, maknanya boleh buat dosa lah. Bukan maknanya kita kata tak apa buat dosa. Tapi kita nak beritahu sini bahawa kita ni, manusia ni tidak maksum. Manusia ni tidak terpelihara daripada dosa. Manusia ni tidak maksum macam para rasul, para nabi. Kita tak maksum. Kita ni tak terpelihara daripada dosa. Itu dia maksudnya. Bukan maknanya kita kata berdosa tak apa, boleh buat dosa. Bukan. Tapi nak sebut sini, sekiranya kita tercebur ke dalam dosa, maka itu dah fitrah kita yang manusia yang penuh dengan kelemahan, yang ada nafsu ammarah bisu. Jadi bila termasuk tu tak apa, tapi kita kena menyesal, taubat dan berhenti. Apabila kita tidak berhenti melakukan maksiat, kita mengulang-ulangannya, maka Allah SWT akan menutup hati kita, dan akhirnya kita tak boleh sayang Allah. Tak boleh sayang Allah. Kita akan sayang nafsu, kita akan sayang kepada kejahatan tadi. Maka berkatalah para tabi'in, bagaimana hati kamu akan bercahaya sedangkan dunia terpahat dalam hati? Macam mana kita nak jadikan hati kita ni bercahaya? Kita baca doa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya dalam diri kami, dalam hidup kami. Tapi kita tidak bertaubat. Sebab tu Allah ajar kita doa tu kan, Rabbana atmim lana nurana. Lepas tu apa? Waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya dalam diri aku ni. Waghfir lana, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Kita minta ke Allah. Jadi Allah ajar kita macam mana dapat cahaya bila kita minta ampun. Apa yang menggelapkan diri kita ni? Dunia, dosa kita, maksiat kita. Maka jangan kita berulang-ulang. Dan bagaimana hati kita akan pergi menuju kepada Allah sedangkan kita diikat oleh nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu. Kenapa? Macam mana kita nak pergi ke Allah sedangkan nafsu tu kita diikat dengan nafsu, kita mempertahankan nafsu. Wa iyazbillah min zalik. Bagaimana kita nak masuk ke dalam pintu Allah sedangkan hati kita penuh dengan kekotoran, noda kelalaian. Kita melalaikan nafsu ammarah bisu. Jadi kita ingat kita okey dah. Sebab tu bila kita kata kita okey dah, saya dah okey, saya dah baik, maka kita menafikan diri kita ada nafsu ammarah bisu. Kita menafikan kita ada nafsu ammarah bisu, nafsu yang mengajak jahat. Jadi ini yang Allah marah, Allah murka. Jadi yang pertama, jangan istiqamah dengan maksiat. Bila maksiat, taubat segera, istighfar, menyesal, berhenti. Kemudian beberapa ketika tercebur lagi, buat lagi, tak apa, taubat lagi, menyesal, berhenti. Kemudian
dah cebur lagi. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, sekiranya kita masih berdosa, kita bertaubat, berdosa balik, bertaubat, berdosa balik. Maknanya apa? Maknanya Allah belum terima taubat kita lagi. Allah tak terima taubat kita, tuan-tuan, bila kita masih lagi berulang-ulang dosa. Kita belum menyesal lagi, kita belum bersungguh-sungguh lagi menyesali dosa kita. Maknanya Allah tu tanda Allah tak terima taubat kita. Kita ada dosa mata, kita menyesal tengok pornografi, menyesal tengok benda-benda yang haram, menyesal, menangis, besok buat balik dosa tu. Maknanya apa? Menyesal kita tu, taubat kita tu Allah tak terima. Allah nak suruh kita menyesal lagi. Allah ceburkan kita lagi dalam maksiat. Besok lusa pula buat lagi. Tiba-tiba kita mati sebelum keadaan kita bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat. Setiap dosa yang tidak bertaubat akan dibakar oleh Allah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap perkara yang besar zarah pun yang buruk akan Allah hisap. Jadi setiap dosa tu akan Allah hisap. Jadi kalau kita tidak bertaubat, kan, kita bimbang, kita menjadi bahan bakar api neraka Allah. Dan yang lebih susah lagi, kita bimbang dosa tu menyebabkan kita terhalang berjalan menuju kepada Allah, terhalang meningkatkan diri kita, terhalang dapat khusyuk, nak sembahyang tak boleh khusyuk. Itu kita bimbang dosa ni. Dosa ni kegelapan. Bila kita ada dosa, kita tak bertaubat, dia akan menghalang kita untuk khusyuk, menghalang kita untuk ikhlas, menghalang kita untuk beribadah, menghalang kita. Jadi yang menyebabkan kita tidak boleh ibadah, tidak boleh khusyuk, tidak boleh rasa baik sangka dengan Allah, tidak boleh ada kekuatan, jadi dosa kita. Sebab tu tinggalkan dosa. Tuan-tuan, tinggalkan dosa. Hari ini bertaubat habis-habis. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca banyak-banyak tu. Istighfar, penghulu istighfar. Baca banyak-banyak. Ni hari ni, hari last ni. Kita nak selamatkan diri kita daripada azab Allah, neraka Allah. Hari last Ramadan, mungkin hari last kita. Baca. Jadi kita bertaubat. Macam mana kita nak masuk pintu Allah kalau kita masih kotor dengan dosa kita? Hati kita kotor. Yang pertama, maksiat. Tinggal. Ada tak maksiat kita? Banyak. Ada tak kelemahan kita? Banyak. Kelemahan pun dikira dosa juga. Kelemahan pun dikira dosa. Dia kira dosa kelemahan ni. Apa kelemahan kita? Apa sahaja. Kita tak berdakwah. Kelemahan tak bila tak boleh berdakwah? Tak boleh berdakwah ni satu kelemahan. Tak boleh berdakwah, satu kelemahan. Dan kita tak baiki, dosa tak? Dosa. Nabi kata apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tiba-tiba kita tak nak sampaikan. Berdosa tak? Berdosa. Kalau kita tak boleh cakap, tak apalah, dengan tunjuk contoh. Jadi kita kena tingkatkan diri kita. Kelemahan, saya cakap ni bagi para duat, orang yang ada kefahaman Islam ni. Baik, yang kedua, untuk dapat kesayangan, dapat mencapai cinta Allah, kita nak jadi cinta Allah, yang pertama tolak, kita jangan ulang dosa, jangan ulang maksiat. Yang kedua, tinggalkan teman-teman yang jahat. Tinggalkan teman-teman yang jahat. Teman yang jahat ni bukanlah maknanya teman yang lalai daripada Allah. Bukan teman yang lalai daripada Allah, bukan. Jadi apa maksud teman yang jahat ni? Teman yang buruk ni apa dia? Teman yang buruk ni ialah mereka yang sentiasa suka buat benda yang sia-sia,
dan kemudian dia mengajak kita untuk buat maksiat. Itu teman yang buruk. Teman yang buruk ni, bila dia suka buat benda sia-sia. Apa benda sia-sia? Main game contohnya. Ajak kita main game dan mengajak kita buat maksiat. Ini teman yang buruk. Tinggalkan. Tinggalkan. Kalau dia lalai macam mana? Dia tak ada ilmu. Tak ada ilmu tak apa. Itu bukan buruk, dia tak ada ilmu. Ataupun dia lalai macam mana? Lalai tak apa. Sebab dia boleh diberikan peringatan kalau dia lalai. Tetapi bila dia suka buat benda sia-sia, benda yang sia-sia, yang rosak, yang sia-sia, dan kemudian dia ajak kita buat dosa, maksiat. Itu teman yang buruk. Kalau ada dua sifat ni, tinggalkan. Tinggalkan dia. Kalau tidak, kita tidak akan dapat mendekati Allah. Tidak dapat mendekati Allah. Jadi apabila kita berkawan ni, ada 3 jenis kawan. 3 jenis kawan. Yang pertama sekali, sahabat-sahabat akhirat. Sahabat-sahabat akhirat. Sahabat-sahabat akhirat ni maknanya sahabat satu dakwah, satu tarbiyah, satu jihad dengan kita. Ini nombor 1. Yang ini, dekatilah dia dalam rangka untuk meningkatkan diri kita, tarbiyah. Kita bersama dengan sahabat-sahabat akhirat ni, kita sama-sama dengan dia untuk mendekatkan diri kita dengan Allah dengan tarbiyah. Sahabat tarbawi, sahabat yang boleh mendidik kita. 1. Yang kedua, kawan-kawan dunia. Kawan-kawan dunia ni orang yang tak ada kesedaran, orang yang lalai, orang yang tak ada ilmu Islam, orang yang jahil, orang yang tak faham Islam. Ini kawan-kawan kita. Dia cerita projek dunia aja. Dia cerita projek dunia aja. Ini sahabat dunia. Kawan-kawan dunia lah. Jangan sahabat lah. Sahabat untuk akhirat je. Kawan-kawan dunia. Yang ini boleh tak dekati mereka? Boleh. Kawan dengan dia dalam rangka dakwah. Dalam rangka dakwah. Jadi yang kedua, orang yang lalai, orang yang tak ada ilmu, yang jahil, tak ada kesedaran, orang yang mungkin dia buat maksiat sebab dia tak tahu. Dia buat maksiat tapi tak tahu. Yang ini boleh tak kita dekati dia? Boleh. Tapi niatnya dakwah. Kita dekat dengan dia, nak ajak dia pada Allah, nak ajak pada akhirat. Itu niat kita. Bukan nak jadikan dia sahabat kita. Sahabat kita yang pertama tadi tu, sahabat akhirat. Yang mana dia dalamnya ada dakwah, ada tarbiyah, ada jihad. 3 ni ada kat dia. Yang ini sahabat satu tarbiyah kita. Yang ini sama-sama kita nak membina diri kita. Hubungan kita, hubungan tarbawi, hubungan yang mendidik. Yang kedua, kawan-kawan dunia. Kawan-kawan dunia ni ialah kawan-kawan yang mungkin dia lalai, mungkin tak ada ilmu, mungkin dia jahil, mungkin tak ada kesedaran, tak ada kefahaman, mungkin dia buat dosa. Maka yang ini kita dekat dia, bersama dia dalam rangka dakwah. Bukan dalam rangka nak tarbiyah kita, dalam rangka dakwah. Bukan dalam rangka nak dapat sesuatu daripada dia. Tak, kita nak bagi pada dia, nak dakwah pada dia. Kena dekat orang macam ini. Yang ketiga, kawan-kawan syaitan. Kawan-kawan yang dikatakan syaitan. Kawan-kawan yang buruk, yang jelek. Siapa dia? Yang pertama, dia suka benda sia-sia. Yang kedua, dia ajak kita buat maksiat. Yang ini tinggalkan. Yang ini tinggalkan. Ada tak kawan-kawan kita yang ajak buat maksiat? Tinggalkan. Yang ini yang disuruh tinggalkan. Sebab dia akan mengajak kita buat maksiat. Maknanya kalau kita kawan dengan dia, dalam rangka dakwah, kita tak boleh nak dakwah dia, dan kita pula kena terpengaruh dengan dia. Maka tinggalkan. Tinggalkan. Kalau kita nak pergi ke dia, kena pergi berjamaah. Berjamaah, kena ada 2-3 orang supaya boleh dakwah. Bolehlah kalau berjamaah boleh. Tapi kalau kita seorang-seorang nak bersama dia, jangan. Tinggalkan. Ini sahabat ni, bukan sahabat kawan-kawan syaitan. Ini 3 jenis manusia yang ada dengan keliling kita ni.
Yang kita faham bahawa sekiranya ada tiga jenis orang ni, sama ada kita boleh bersama atau kita tinggalkan. Jadi yang ketiga ni termasuklah musuh. Kita tahu dia musuh Islam, kita tahu dia musuh Islam, Zionis, kita tahu. Tinggalkan. Jangan bersama dengan dia. Jangan pula kita jadi kawan kepercayaan dia pula. Kita jadi rakan, partner dia pula. Jangan jadi partner. Kalau musuh Islam, jangan jadi partner. Tak boleh. Jangan. Cari yang nombor satu dan nombor dua. Ini baru kita boleh mencapai cinta Allah. Baru boleh mencapai cinta Allah. Kata tak boleh. Boleh tuan-tuan? Penting ni. Sebab apa? Kita akan dibangkitkan bersama dengan orang yang selalu kita bersama dengannya. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya harap tuan-tuan, kita selalu bersama dalam kuliah-kuliah tazkirah ni. Ada di kalangan besok dapat masuk syurga, dapat masuk syurga tanpa hisap, dapat rahmat Allah. Panggillah saya sekali. Saya ni duduk jauh belakang-belakang kan. Duduk kat jauh-jauh, kat mana dah tak tahu, tak nampak pun. Jadi tuan-tuan masuk syurga dulu kan, panggillah saya kan. Ini sahabat akhirat yang kita sama-sama seperjuangan. Sahabat tarbiyah, satu dakwah, satu jihad. Ni tiga ciri ni mesti ada pada sahabat akhirat. Dia hidup bersama dakwah, dia hidup bersama tarbiyah, dia hidup bersama jihad fi sabilillah. Yang ini kita pegang betul-betul. Pegang betul-betul. Inilah sahabat kita, jiran kita ke akhirat nanti. Jiran kita, bukan sahabat yang akan jadi jiran. Mungkin sekarang ni ada seorang dekat KL, seorang di Sarawak, jauh. Seorang di Perlis, seorang di Sabah, jauh. Tapi di akhirat jadi jiran. Kenapa? Sebab kita sama-sama seperjuangan. Sama-sama satu tarbiyah, sama-sama satu dakwah, jadi jiran. Jadi jiran. Tapi jangan bayangkan jiran rumah kita nampak sebelah-sebelah. Tak, jiran jauh. Jauh dia punya lokasi, tapi sebelah lah. Sebab syurga ni besar, bukan kecil. Syurga ni bukan macam Malaysia. Malaysia ni kita rasa besar lah. Bukan Malaysia, daerah kita dah rasa besar. Syurga bukan macam daerah ni, tak. Syurga ni dunia. Satu dunia, dua dunia, tiga dunia, 10 kali ganda dunia. Besarnya. Kita dengan rakyat kita, kita dengan pengikut kita, kita dengan pengasuh kita, penjaga kita, kawan-kawan kita yang Allah bagi pada kita di syurga. Kita buat aktiviti. Hari ni kita pergi memancing, tapi masih tak ada orang pancing agaknya. Untuk seronok-seronok aja. Hari ni kita pergi panjat gunung. Hari ni kita terbang dekat awan, naik kuda terbang. Dengan kita punya pengasuh. Sibuk. Dalam syurga ni sibuk dengan nikmat, dengan kebahagiaan. Dalam syurga sibuk dengan kesenangan. Dalam dunia sibuk dengan ujian. Kita sibuk dengan ujian di dunia. Di syurga sibuk dengan kemewahan, kebahagiaan, ketenangan. Hari ni kita pergi makan apa? Kita makan buah-buahan. Pergi ke kebun. Wah, buah ni duduk aja, buah datang. Kita nak makan juga. Sebab kalau tak makan tak rasa nikmat. Makan, kita menggigit. Wah, sedapnya buahnya. Sedap. Buah pisang pun ada, buah tin semua ada kan. Ada buah lain-lain. Durian tak ada. Tak tahulah ada tak ada busuk durian ni. Wallahualam lah. Kalau kita minat durian, mungkin ada lah durian. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, dalam syurga, sahabat kita ni, sahabat kita satu tarbiyah ni. Satu dakwah, satu tarbiyah, satu jihad. Dunia, kawan-kawan dunia. Dia dua. Sahabat, kawan-kawan kan, sahabat dengan akhirat, kawan-kawan dunia, kawan-kawan syaitan. Kawan-kawan dunia, kita dekat dengan dia untuk dakwah sahaja. Dakwah sahaja. Kawan-kawan akhirat kita kawan-kawan dunia syaitan, kita jauhkan, tinggalkan. Jangan tak tinggalkan. Kecuali kita boleh dakwah pada dia, baru kita pergi dekat dia. Kalau tak boleh dakwah, tinggalkan. Cari orang lain. Banyak lagi orang lain. Ataupun kalau kita mampu berjemaah, dakwah berjemaah, buat berjemaah. Tak mampu seorang-seorang Baik. Jadi itulah tuan-tuan. Jadi yang kedua, segera meninggalkan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang
jelek ni, syaitan. Apa sifat dia? Yang dua sifat utama dia. Yang pertama, dia suka benda sia-sia. Yang kedua, dia ajak kita buat benda sia-sia dan maksiat. Tambah satu lagi lah, bagi tiga lah. Semua saya suka tiga-tiga. Yang ketiga, dia jadi musuh kita, musuh Islam. Tinggalkan. Jangan kita bersama dengan musuh Islam. Jangan menjadikan awliya kita, kawan-kawan kita itu daripada Yahudi dan Nasara, yang Zionis ni, jangan. Friends of Tabligh. Tabligh ni dia ada banyak makna. Tabligh ni asal makna dakwah. Dakwah. Tapi dakwah ni jangan kita salah faham dengan jamaah tabligh yang ada sekarang. Jadi jamaah tabligh ni jamaah dakwah, betul lah. Tapi bukan itu sahaja kan, ada lagi. Jadi ada juga yang namanya tidak tabligh tapi dia buat dakwah, ada juga. Jadi kita nak kena open lagi lah. Open lagi. Bukannya dakwah, bukan tabligh sajalah, macam itu maksud dia ya. Ada lagi. Tapi tabligh ni salah satu jamaah dakwah. Baik. Yang ketiga, dirikan solat 5 waktu pada tepat waktunya. Dirikan solat 5 waktu ni tepat pada waktunya. Mulakan dengan 40 hari. 40 hari. 40 hari sembahyang on time. Masuk waktu sembahyang. 40 hari. Lebih. 40 hari. 40 hari. Tengok apa kita rasa untuk nak dapatkan sayang Allah ni. Mulakan 40 hari. Kalau kita dah boleh berjamaah, buat jamaah. Kalau boleh di masjid, di masjid. Kalau tak boleh di masjid, di rumah. Tapi jamaah. Tapi yang pertama tu, sembahyang 5 waktu sehari semalam tu on time. 40 hari. Lepas 40 hari, buat lagi 40 hari. Lepas 40 hari, lebih buat 40 hari. Maksudnya 120 hari. Istiqamah, on time. Jangan lambat-lambat. Bila masuk waktu, ialah kalau jarak-jarak sikit tak apalah, maknanya on time. Buat terus on time. Yang kedua, jamaah. Kalau boleh berjamaah di masjid, tak dapat di rumah, 40 hari. Dapatkan. Kita akan mendekati sayang Allah. Hati kita akan rasa. Ini untuk orang yang bermula. Orang yang nak mula lah. Tapi orang yang dah biasa sembahyang jemaah tu, jangan pula sembahyang kat rumah pula kan. Kalau dah biasa berjemaah, jangan seorang-seorang, sembahyang jemaah lah. Ini untuk orang yang bermula. Kemudian yang kelima, banyakkan zikrullah. Banyakkan zikrullah. Ini semua nak lawan nafsu ammarah bisu. Ustaz also do tabligh now. Ya, betul. Tabligh ni maknanya menyampaikan. Tabligh ni maknanya menyampaikan dakwah kan. Maka nombor 5 ni, banyakkan zikrullah. Dah dibuka kot. Dia tutup tingkap, dia panas. Angin tak masuk. Jadi kita kena apa? Banyakkan zikrullah. Kita mulakan macam mana zikrullah ni? Kita mulakan dengan 1/3 of the day. 1/3 daripada hidup kita ni zikir. Mulakan dengan tu dulu. Jadi termasuk juga doa. Jadi zikir dan doa. 1/3 ni berapa? 1/3 ni berapa jam? Kita ada 24 jam. 24 bagi 3, 8 jam. 8 jam zikrullah. Sasarkan kita 8 jam zikrullah. Maknanya kalau kita buat siang hari ni secara tersusun maksud saya ni bukan kita ni, maknanya kita agak okey daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Katakanlah baca mak surat. Siapa tahu mak surat? Baca mak surat. Baca mak surat kalau kubra tu mungkin setengah jam. Zikir mak surat setengah jam.
dah setengah jam. Kita target 8 jam. 8 jam. Saya tak cakap 1000, 20,000 tak, jam. Okey, lepas solat, baca surat, baca Quran. Quran 1 juz. 1 juz ni lebih kurang 45 minit. Katalah sejam. 1 juz sejam. Kalau kita boleh buat 1 juz dah sejam, dah 1 jam setengah. Mak surat pagi, petang, setengah jam, dah 1 jam, 2 jam, baru 2 jam. Mana lagi 6 jam ni? Mana lagi 6 jam ni? Jadi selain daripada tu, kita boleh zikir yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun kita boleh sembahyang sebagai zikir, boleh juga. Allahu Akbar sembahyang sunat duha 8 rakaat. 1 rakaat 5 minit katakan. 1 rakaat 5 minit. 5 minit maknanya kalau 8 bukan 1 rakaat 5 minit. 1 rakaat katakanlah 10 minit 8 kali 10 dah berapa dah? 80. Sejam lah kata. Sembahyang duha, sunat duha, sunat apa ni, apa namanya, ba'da dan qabliyah, ba'diyah dan qabliyah solat, dan solat ni sendiri, solat apa? Solat zuhur. Solat zuhur 5 minit, 10 minit. Kiralah 8 jam. Mulakan dengan 8 jam. Mana 1/3 kita zikir ke Allah secara khusus ni. Sempat. Orang lain boleh buat lebih daripada tu lagi. Sempat nak buat ni. Jangan kata sempat. Cuba dulu. Maksud zikir ni, sebenarnya zikir ni, nanti saya akan ajar tuan-tuan puan-puan zikir ni bukan 1/3 jam, 1/3 hari. Tak. Zikir ni setiap saat zikir. Macam mana tu? Setiap saat. Macam mana? Penatlah nak zikir la ilaha illallah setiap saat kan. Penatlah. La ilaha illallah tu lidah kita zikir. Hati kita zikir juga. Mata kita zikir tak mata kita? Mata pun boleh zikir juga. Telinga kita boleh zikir tak? Telinga boleh zikir juga. Kan? Otak kita boleh zikir tak? Boleh zikir. Contoh, otak kita kan, bila kita berfikir tentang satu sifat Allah, makin kuat pula dia. Boleh dengar insya-Allah. Boleh dengar bising-bising kat luar. Satu sifat Allah. Apa sifat Allah? Ar-Raqib. Apa maksud Ar-Raqib? Sifat Allah Maha mengawasi. Ni nak zikir Ar-Raqib ni. Nak zikir Ar-Raqib, Maha mengawasi. Maka kita pun memahamkan makna apa maksud Allah Maha mengawas kita. Lepas tu kan kita fahamkan, oh Allah sedang mengawas aku, mengawal aku. Kan? Maka setiap pergerakan kita rasa Allah mengawal kita. Allah memerhatikan kita. Allah mendengar kita. Allah mengetahui rahsia kita. Kan? Setiap saat tu kita rasa Allah Ar-Raqib ni. Allah Ar-Raqib. Maka jadilah zikir kita tu zikir yang berjalan setiap saat. Sebab kita merasakan Allah bersama kita. Kan? Itu zikir. Jadi saya sebut zikir ni, dia bukan mesti lidah sahaja. Kan? Hati pun boleh zikir. Otak, akal pun boleh berzikir. Kita berfikir, tengok pokok, ini Allah jadikan hebat. Kan? Merasai sifat Allah yang maha menjadikan, maha membentuk. Jadi sebab tu saya kata mulakan 1/3 hari dulu. 8 jam. Lepas ni bukan 8 jam, 24 jam. Nanti kita bincang di tajuk zikir yang terus menerus ni. Nanti kita bincang insya-Allah. Jadi kita cuba tengok. Jadi maknanya orang yang sayang Allah ini, maka dia akan memperbanyakkan zikir, maknanya mengingati Allah. Semayang mengingati Allah tak semayang? Semayang ingat Allah. Wa aqimis solata li zikri. Kamu dirikan solat untuk ingat aku. Kemudian begitu juga dengan lain-lain. Jadi apabila kita berzikir dan berdoa, berzikir dan berdoa,
maka kita mintalah pada Allah supaya kita boleh kan teguh dalam iman kita, teguh dalam maksiat, terjaga daripada maksiat. Dalam tidur boleh zikir. Ada orang boleh zikir dalam tidur. Saya masa belajar, saya ingat dulu masa saya belajar. Ini pengalaman saya lah masa belajar dulu. Masa kata 4 kot. Saya kata 4. Saya satu hari tu, saya duduk dalam satu bilik. Saya ni pengawas kan. Salah seorang pengawas lah. Saya dalam bilik, saya nak tulis. Tak ada apa, tak ada pen, tak ada pensel. Jadi dalam bilik pengawas tu, dekat atas meja tu adalah pencil box kawan-kawan kan. Saya pun nak ambil lah pencil box tu. Saya pun ambil capai satu pencil box, nak pinjam pensel ke pen, nak tulis sikit kan. Saya pun nak ambil tu, dia ada satu perkataan. Apa dia? Kan? Dia kata apa? Allah melihat apa yang kamu buat. Allah melihat apa yang kamu buat. Saya nak ambil pen dia tu. Allah melihat apa yang kamu buat. Saya pun kata tersentak. Kan? Masa tu lah kata 4. Ingat lagi kan? Allah melihat apa yang kamu buat. Kemudian saya pun kata tak jadi ambil. Sebab nak ambil tu Allah tengok kita nak ambil. Walaupun kita bukan nak curi, nak pinjam aja. Tak jadi. Lepas tu saya pun fikir, rupanya aku ni tak ingat Allah rupanya. Saya rasa je tu, rupanya aku ni lalai ke Allah. Lalai ke Allah. Kita perasan tak? Kita lalai ke Allah. Allah melihat apa yang kamu buat. Itu je demi tazkirah dia. Pendek je ayat dia kan? Allah melihat apa yang kamu buat. Saya tersentak. Rupanya aku ni lalai ke Allah. Saya pun cari kitab. Kalau tak silap saya, masa tu saya baca Tanbihul Ghafilin. Saya baca kitab Tanbihul Ghafilin. Saya tengok bab zikir. Saya tengok. Maka saya berkata, saya ni kena berzikir lah. Masa tu lah saya baca kitab tu kan. Saya pun mulalah amal zikir kan. La ilaha illallah lah, apa macam-macam lah. Saya rasa macam-macam lah. Saya cuma amal zikir lah. Bila saya dah baca tu, saya termotivasi untuk berzikir lah kan. Sampai satu ketika saya cerita kat tuan-tuan. Ini mungkin pengalaman saya masa budak-budak lah. Betul tak betul tu kan. Nak cerita pasal mimpi dia. Satu ketika saya tidur, saya mimpi saya berzikir. Saya mimpi, maknanya sebelum tidur tu berzikir. Katalah saya baca la ilaha illallah kan, baca kan. Bila dah tidur tu masih berzikir lagi. Dalam tidur berzikir juga. Dan satu ketika tu bila saya tidur tu, saya mimpi berzikir. Saya fikir baca Quran. Saya baca surah Yasin, kalau tak silap saya. Mimpi, dalam mimpi. Bukan betul, dalam mimpi je. Saya rasa macam saya naik, macam naik tinggi tau. Lepas tu saya tersedar. Jadi lepas mimpi berzikir ni, Allah bagi saya rasa seronok, tenang, rasa tenang. Jadi tak mustahil bila kita zikir-zikir ni, Allah bagi kita dalam tidur pun kita boleh berzikir. Tak mustahil. Nabi kata, aku tidak tidur macam mana kamu tidur kan. Jadi saya masa budak-budak tu saya pernah mengalami kan. Jadi maknanya tak mustahil. Jadi bila sebut kita latih diri kita mengingati Allah ni, kita kena buat pelan-pelan. Lama-lama nanti Allah bagi kita. Mungkin tuan-tuan pun dah alami benda ni. Benda ni biasa je. Semua orang dapat benda ni bila dia dah mula kan. Jadi kita mulakan dengan kita target 1/3 hari untuk kita berzikir, semayang kita. Ini yang khusus lah, yang khusus. Lepas tu nanti kita akan buat zikir 24 jam. Macam mana nak zikir 24 jam? Nanti kita bincang. Itu tajuk khas. Itu tajuk khas. Zikir 24 jam. Kan? Jadi macam mana nak zikir 24 jam nanti kita bincang. Tapi nak 1/3 hari je. Mulakan. Kemudian kita pun berdoa juga. Tu yang kelima Sikit lagi kot lah. Saya pun nak kena pergi dah ni. Pukul 10 nak kena berhenti sebab saya buat awal. Ni pun dah lebih masa ni. Saya rasa ramai dah cuti dah kan. Tapi saya ada appointment lagi. Ada appointment lagi. Yang keenam, hafal juz amma. Juz amma, juz 30 tu hafal. Hafal juz 30. Susah lah ustaz nak hafal panjang. Tak apa, pendek-pendek. Mulakan dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mulakan surah An-Nas. Tak apa, tak hafal lagi ke? Hafal. Dah hafal, naik sikit. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Lepas tu naik sikit lagi. Qul huwallahu ahad. Naik sampai amma yatasaalun.
'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Sampai habis. Baca. Jadi tuan-tuan dan puan, ini assignment saya bagi ni. Nak sayang Allah tak? Nak dapat sayang Allah tak? Hafal juz 30. Macam mana cara nak hafal? Baca banyak kali. Faham makna dia, baca banyak kali. Tapi kalau dah hafal juz ammah, buat juz tambah surah lain pula. Lepas juz ammah, baca juz 29 pula, juz 30. Juz ammah ni juz 30. Ammah ni An-Naba, surah An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ni surah An-Naba tu, surah juz ammah dipanggil, juz 30. Kalau dah hafal, alhamdulillah. Perkuatkan hafalan. Jangan lupa. Jangan lalai. Tengok makna, tadabbur. Tadabbur dia. Kalau nak sayang Allah, hafal juz 30. Tak boleh hafal, tak apa, tadabbur. Tadabbur. Saya rasa boleh. InsyaAllah ada kaedah. Nanti kita akan buat macam mana menghafal Al-Quran dengan cepat, insyaAllah. Kemudian lepas itu, pada masa yang sama, majlis ilmu jangan tinggal. Ni yang kita buat ni. Saya seboleh-boleh, saya nak cubalah maksima boleh untuk nak bersama dengan tuan-tuan perempuan di FB online ni. Seboleh-boleh tiap hari, kalau boleh kan. Sebab apa? Kalau boleh nak istiqamah dengan majlis ilmu, tak mau tinggalkan. Kalau boleh lah, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kita untuk istiqamah. Mudah-mudahan dapatlah rahmat dia. Kita ni kan nak mengemis rahmat dia. Allah bagi kita rahmat bila kita boleh istiqamah. Kemudian lepas tu, bergaul dengan orang soleh. Yang ketujuh, cari orang soleh. Dan carilah teman yang soleh, orang yang baik-baik. Berdoalah supaya dapat orang yang soleh. Bersandarlah kepada Allah untuk dikurniakan orang yang soleh ni. Maknanya orang yang boleh berjuang. Hari ni ramai orang berjuang, tuan-tuan. Saya minta maaf, banyak sangat hari ni orang kata berjuang, tapi macam-macam kefahaman dia, macam-macam. Saya pun susah juga nak cakap. Ada orang tanya, boleh tak ada dengan orang ni ustaz? Saya susah nak cakap. Sebab dia campur-campur. Ramai yang bercampur-campur. Tapi carilah yang baik. Tapi dari kefahaman ni, saya harap tuan-tuan tidak rujuk mana-mana sangatlah. Untuk praktik awal ni, kalau boleh kita bincang kita lah. Kalau ada soalan, tanya saya, tak apa. Ada yang saya tak jawab lagi kan. Banyak saya tak jawab lagi. Tak apa, tanya saya. Ni sekarang ni saya dah nampak dah. Saya nampak dah komen-komen ni. Saya boleh, kadang-kadang saya boleh jawab lah ya. Sebelum ni pakai cermata lain saya tak nampak. Ni dah nampak lah. Hafal juz ammah, banyak baca, banyak kali faham. Kita kena bukan hafal saja, tadabbur. Tadabbur. Bergaul dengan orang soleh. Yang ke-8, buat dakwah. Ke-8, buat dakwah. Tuan-tuan, kesempurnaan tarbiyah bila berdakwah. Kita tarbiyah ni separuh je, dakwah separuh lagi. Kita tarbiyah ni, kita bina diri kita, bentuk diri kita separuh. Bila dakwah, separuh lagi. Jadi dakwah. Apa makna dakwah ni? Bukan mengajar orang, bukannya ceramah nak dapat tauliah, tak payah. Yang simple-simple je. Yang simple-simple je. Apa simple-simple? Kita makan dengan orang, dengan anak kita, kita baca bismillah kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca nak makan. Orang dengar kita baca bismillah, dia pun ikut. Aku tak baca bismillah. Dia pun baca bismillah kan. Itu dakwah dah. Kita tunjuk contoh yang baik. Kita tunjuk contoh yang baik. Itu pun dakwah dah. Kita senyum. Senyum, kat jumpa orang senyum kan. Senyum. Itu pun dakwah dah. Dakwah ni. Nanti kita akan bincang dakwah ni bincang khas. Tapi cubalah buat dakwah. Balighu anni walau ayah. Tak payah masuk jamaah-jamaah mana-mana untuk dakwah ni. Tak, kita seorang-seorang kita boleh. Tapi kalau kita ada jamaah lagi bagus. Tapi kita boleh seorang-seorang kita. Mula dakwah ni kita sendiri. Dan pada masa sama kita buat secara jama'i. Jama'i, cara bersama-sama. Yang terakhir, nak dapat cinta Allah, hidup bersama Taifah Mansurah. Hidup bersama perjuangan. Hidup bersama perjuangan. Maka hidup bersama perjuangan ni mesti ada kepimpinan yang bertakwa.
kita kena ada kepimpinan yang bertakwa. Dan kita kena ada ukhuwah lillah fillah. Ukhuwah lillah fillah. Ukhuwah hanya kerana Allah semata-mata. Ini Taifah Mansurah. Kita akan buat tajuk Taifah Mansurah nanti. Jadi bersama perjuangan. Di akhir zaman ni kita kena ada jamaah. Kena ada jamaah. Tak boleh seorang-seorang. Sebab tu antara solusi di akhir zaman ialah kita memahami surah As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah amat menyayangi, menyintai, sayang kepada mereka yang berperang, yang berjuang pada jalan Allah, pada jalan dia, dalam keadaan tersusun rapi, sebagaimana bangunan, ka'annahum bunyan, sebagaimana bangunan yang kukuh, bunyanum marsus, sebagaimana bangunan yang kukuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala amat sayang kepada mereka yang hidup bersama perjuangan, taifah, kelompok, jamaah, penyusunan yang tersusun rapi sebagaimana bangunan. Jadi bila Allah kata Allah sayang, kita nak dapat sayang Allah, kita kena duduk bersama dengan Taifah Mansurah, jamaah yang akan diberi kemenangan oleh Allah. Ini yang ke-9. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita cuba amalkan apa yang saya sampaikan ini. Buat catatan sikit. Saya bagi banyak poin pada hari ini. Banyak sungguh poin pada hari ini. Jadi bila kita faham poin-poin ni, mudah-mudahan kita akan capai cinta Allah. Kita akan capai cinta Allah. Dan bila kita capai cinta Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rahmat kita, Allah redha kita. Mudah-mudahan kita termasuklah, kalau tak jadi kekasih Allah pun, kita termasuklah orang-orang yang Allah sayang. Orang yang sayang. Siapa yang ada buat catatan tu kongsikanlah catatan kan. Saya ni, rujukan saya ni banyak. Dia ada 2-3 kitab sekali buat. Jadi saya tulis dalam bentuk poin-poin ni kadang-kadang. Saya tulis dalam bentuk poin-poin. Tulisan saya pun tak cantik. Tulis poin-poin ni. Saya tengok-tengok ni, jadi saya pun cakap. Jadi apa yang saya sebut ni kadang-kadang dia tidak ada dalam satu buku, dia ada 2-3. Jadi buat nota baguslah, insya-Allah. Lepas tu boleh buat buku pula, nota penyampaian kan. Jadi kalau siapa yang boleh bantu untuk nak buat nota, alhamdulillah, produce nota. Habis tu bagi kat saya tengok okey, tambah-tambah sikit, ataupun tu terus kita hantar kepada semua. Siapa nak, jadi dalam bentuk PDF kan. Boleh baca semua. Jadi siapa yang boleh buat tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, itulah insya-Allah sikit sebanyak pukul 10 dah. Saya nak kena gerak insya-Allah. Kita doakan supaya Allah terima semua amalan kita dalam bulan Ramadan. Insya-Allah kalau ada kesempatan malam ni kan. Malam ni dah tak ada tarawih dah kan. Jadi malam ni kita boleh buatlah satu kuliah. Kalau ada kesempatan saya nak buat kuliah lah malam ni. Kalau ada lah, kita bincang sikit lah kan. Malam raya, apa nak buat malam raya kan, contohlah. Kalau ada peluang. Tapi saya tak janji, tapi insya-Allah saya cuba. Petang ni 5.30. Tolong buka FB Live. FB kita akan ada doa. Doa membantah kezaliman kepada Palestin yang sedang berlaku sekarang, dan juga kepada Malaysia. Kita nak doa minta Allah tolong kita jauhkan daripada kezaliman dan penganiayaan. Jadi petang ni 5.30, saya minta tuan-tuan puan sebarkan. Kita akan buat sama-sama. InsyaAllah saya akan buat live pada petang 5.30 ataupun 5 lebih sikit lah. InsyaAllah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatu firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Ya Rahman Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika nastaghits. La ilaha illa anta, antallah al-wahid al-ahad as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik, wa qalban maf'uman bi syukrik, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah, wa nas'aluka qalban khashi'ah, wa nas'aluka 'ilman nafi'ah, wa nas'aluka yaqinan sadiqah, wa nas'aluka dinan qayyimah, wa nas'aluka al-'afiyatan min kulli baliyah, wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas, wa hab lana haqiqatal iman bika hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak, waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik, wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minasy syakirin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka liman la na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan, doalah supaya Allah terima semua amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Insya-Allah mudah-mudahan Allah terima kita, dan mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita, istiqamah atas amalan tersebut insya-Allah, dan habiskan hidup kita dengan kalimah la ilaha illallah. Insya-Allah kalau ada kesempatan malam ni kita jumpalah insya-Allah, dan sampaikan panjang-panjangkan Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.